Sebab meringkaskan sembahyang kerana sesuatu perkara yang berlaku. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qatadah daripada ayahnya, yakni daripada Abi Qatadah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar berdiri untuk mengerjakan sembahyang dalam keadaan aku mahu memanjangkan sembahyang itu. Tetapi setelah aku mendengar tangisan kanak-kanak, maka aku ringkaskan, pendekkan sembahyang itu karahiyata, kerana bimbang, kerana takut akan menyusahkan ibunya. Ini bab hadis tentang kekurangan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu selesai mengerjakan sembahyang padahal tidak ditulis untuknya melainkan 1/10, yakni daripada pahala sembahyangnya, 1/9 daripadanya, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh daripadanya. Babun fi takhfifis salat, ini bab meringankan sembahyang, yakni meringkaskan, memendekkan sembahyang. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, Mu'adz bersembahyang bersama Nabi SAW, kemudian dia pulang lalu menjadi imam pula kepada kami. Wa qala marratan, pada ketika yang lain beliau berkata, kemudian dia pulang lalu bersembahyang mengimami kaumnya. Fa akhara Nabi SAW, pada suatu malam Nabi SAW melewatkan sembahyang. Wa qala, dan beliau berkata pada kali yang lain sembahyang Isya, Mu'adz pun bersembahyang bersama Nabi SAW, kemudian dia pulang, kemudian dia datang untuk mengimami kaumnya. Dia pun membaca surah Al-Baqarah. Fa'tazala rajulun minal qaum, ada seorang lelaki daripada kalangan orang ramai itu mengasingkan dirinya dengan bersembahyang seorang diri, dengan bersembahyang sendiri. Faqila, setelah itu dikatakan kepadanya, engkau telah berlaku seperti orang munafik, ataupun engkau telah berkelakuan seperti orang munafik, hai fulan. Faqala, dia menjawab, ma nafaqtu, aku tidak jadi munafik, ataupun aku tidak berkelakuan seperti munafik. Kemudian orang itu pergi kepada Nabi SAW. Dia pun menceritakan, sesungguhnya Mu'adz bersembahyang bersamamu, kemudian dia pulang untuk mengimami kami. Dia pulang lalu mengimami kami. Wahai Rasulullah, padahal kami ini adalah ashabu nawadih, kami ini adalah para petani. Wa na'malu bi aidina, kami berusaha dengan tangan-tangan kami, yakni dengan menggunakan tenaga kami. Sesungguhnya dia datang untuk menjadi imam kepada kami, lalu dia membaca surah Baqarah. Lantas Nabi SAW berkata, wahai Mu'adz, afattanun anta, adakah engkau mencetus fitnah? Adakah engkau pencetus fitnah? Adakah engkau pencetus fitnah? Bacalah sekian, yakni sekian surah. Qala Abu Zubair berkata, sabbih isma rabbikal a'la, bacalah surah itu. Wal laili idza yaghsha. Kami sebutkan kepada Ammar, kata perawi, faqala, dia berkata, saya rasa dia telah menyebutkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hazm bin Abi Ka'ab bahawa dia pergi kepada Mu'adz bin Jabal yang sedang mengimami orang ramai sembahyang maghrib. Berhubung dengan kisah hadis ini, hadis yang tersebut sebelum ini. Qala, perawi berkata, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'adz, la takun fattanan, jangan engkau jadi pencetus fitnah. Kerana sesungguhnya bersembahyang di belakangmu
orang tua, orang dhaif, orang yang mempunyai hajat, dan orang yang bermusafir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Saleh, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, kaifa taqulu fi shalah, apa engkau baca dalam sembahyang? Qala, orang itu menjawab, atasyahhadu, saya bertasyahud, ini baca tahiyat itu. Wa aqulu, dan saya mengucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku memohon darimu surga, dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ama, ketahuilah, sesungguhnya saya tidak faham, saya tidak dengar dengan baik apa ucapanmu dengan perlahan itu, secara perlahan-lahan itu, dan saya tidak dapat mendengar juga ucapan Mu'adz yang diucapkannya secara perlahan-lahan itu. Nabi SAW bersabda, sekitarnya lah kami menyebutkan secara perlahan itu. Diriwayatkan daripada Jabir, beliau menyebutkan kisah Mu'adz, katanya, waqala, dan beliau berkata, maksud beliau ialah Nabi SAW berkata, kaifa tasna'u, bagaimana engkau lakukan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, yakni awal, idza sallaita, apabila engkau bersembahyang. Orang itu menjawab, aqra'u bi fatihatil kitab, saya membaca ummul kitab, dan saya memohon surga daripada Allah, dan saya berlindung dengannya daripada neraka. Wa inni la adri, dan saya tidak faham, saya tidak dengar dengan baik, ma dan danatuka, apakah sebutanmu secara perlahan itu, dan sebutan Mu'adz secara perlahan, yang di dalam sembahyangnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya dengan Mu'adz sekitar dua perkara inilah, ataupun lebih kurang begitulah disebutkan oleh perawi lafaznya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu menjadi imam kepada orang ramai, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringkaskan, yakni sembahyangnya. Kerana sesungguhnya ada di kalangan mereka itu orang yang lemah, orang sakit, orang tua, dan apabila dia bersembahyang sendirian, falyutawwil ma syaa, maka bolehlah dia memanjangkan sepanjang mana yang dikehendakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu menjadi imam kepada orang ramai, maka hendaklah dia meringkaskan sembahyang. Kerana sesungguhnya ada di kalangan mereka itu orang yang sakit, orang tua, asy-syekh al-kabir, orang yang sudah sangat tua, wadhal hajah, dan orang yang ada hajat. Bab ma ja'a fil qira'ah fi zuhur, ini bab hadis tentang bacaan dalam sembahyang zuhur. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dalam setiap sembahyang dibaca bacaan, ataupun kita membaca, naqra, dalam nuskha yang lain naqra, apa-apa yang Rasulullah SAW perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepada kamu, dan apa-apa yang Nabi SAW sembunyikan kepada kami, ataupun Nabi SAW baca perlahan, tidak memperdengarkan suaranya kepada kami, akhfaina alaikum, kami juga memperlahankan bacaannya. Apa-apa sembahyang yang Nabi SAW baca perlahan di dalamnya, kami juga membaca dengan perlahan di dalamnya. Begitulah maksudnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Qatadah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yusalli bina, kana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersembahyang dengan mengimami kami, maka baginda membaca dalam sembahyang zuhur dan asar pada dua rakaat yang mula-mula itu Fatihatul Kitab dan dua surah. Mana dalam rakaat yang pertama satu surah, dalam rakaat yang kedua satu surah. Dan beliau memperdengarkan kepada kami satu ayat kadang-kadang. Dan baginda memanjangkan rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhurnya dan memendekkan yang kedua.
Abu Daud berkata, Musaddad tidak ada menyebutkan baca Fatihatul Kitab dan surah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Qatadah sebahagian daripada hadis ini. Wa zada, perawi menambahkan dalam 2 rakaat yang akhir baginda membaca Fatihatul Kitab. Tetapi perawi menambahkan daripada Hammam dalam riwayatnya, beliau berkata, wa kana yutawwilu fil ula, baginda memanjangkan rakaat yang pertama tidak sepanjang rakaat yang kedua. Demikianlah dilakukan dalam sembahyang asar, demikianlah dilakukan dalam sembahyang subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Qatadah qala, beliau berkata, Abu Qatadah berkata, kami ingat Nabi SAW bermaksud dengan memanjangkan rakaat yang pertama itu agar orang ramai sempat mendapat, agar orang ramai sempat ataupun dan dengan rakaat yang pertama. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Ma'mar, beliau berkata, kami berkata kepada Khabbab, adakah Rasulullah SAW membaca di dalam sembahyang zuhur dan asar? Beliau menjawab, ya. Qala, perawi berkata, kami bertanya, bagaimana kamu tahu Nabi SAW membaca? Beliau menjawab, dengan bergerak-geraknya janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur sehingga tidak kedengaran lagi tapak kaki, yakni orang yang datang. Ini bab mentakhfifkan, meringkaskan 2 rakaat yang terakhir, yakni daripada sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Umar berkata kepada Sa'ad, orang ramai mengadu tentang engkau, membuat report tentang engkau, tentang segala perkara, sehingga akan tentang sembahyang. Sa'ad berkata, adapun saya, maka saya memanjangkan bacaan dalam 2 rakaat yang pertama, dan saya buangkan bacaan, yakni surah, dalam 2 rakaat yang kedua. Saya tidak cuai dalam mengikut apa yang telah saya ikut Nabi SAW. Saya tidak cuai dalam mengerjakan sembahyang yang telah saya mengikuti baginda mengerjakannya. Qala, Umar berkata, dzaka dhannu bika, begitulah keyakinan saya pun terhadapmu. Saya percaya begitulah tentang engkau. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kami menganggar masa berdiri Nabi Rasulullah SAW dalam sembahyang zuhur dan asar, kami kira ataupun kami anggar berdirinya dalam 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur itu sekadar ataupun kira-kira bacaan 30 ayat, iaitu kira-kira surah Alif Lam Mim, Tanzil, As-Sajdah. Dan kami agak berdiri Nabi SAW dalam 2 rakaat yang kedua itu, dalam 2 rakaat yang akhir itu, ala nisf min dhalik, iaitu selama separuh daripada berdirinya Nabi SAW dalam 2 rakaat yang pertama. Dan kami anggar ataupun kami agak berdirinya Nabi SAW dalam 2 rakaat yang pertama sembahyang asar seperti ala qadri al-ukhrayn, iaitu sepanjang ataupun selama berdirinya Nabi SAW dalam 2 rakaat yang akhir daripada sembahyang zuhur. Dan kami angkat, kami agak berdiri Nabi SAW dalam 2 rakaat sembahyang asar adalah kira-kira separuh ataupun setengah daripada 2 rakaat yang mula-mula itu. Bab qadril qira'ah fi salati zuhur wal asr. Ini bab qadar bacaan dalam sembahyang zuhur dan asar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca dalam sembahyang zuhur dan asar, as-sama' was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj, dan
lain-lain surah seumpamanya. Diriwayatkan daripada Simak, beliau berkata, beliau berkata, Jabir bin Samurah, bahawa dia mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah tergelincir matahari, baginda bersembahyang zuhur dan membaca kira-kira surah Wal-Laili idza yaghsha. Dan sembahyang asar pun begitu juga. Dan sembahyang yang lain kecuali subuh, sembahyang yang lain yang ini begitu juga kecuali subuh, kerana baginda memanjangkannya, yakni memanjangkan bacaannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersujud dalam sembahyang zuhur, kemudian baginda bangun lalu rokok, lepas itu dia rokok. Fara'aina kami fikir ataupun kami nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Tanzil As-Sajdah. Ibnu Isa berkata, tidak ada sesiapa pun menyebut Umayyah kecuali Mu'tamir. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Ubaidillah, beliau berkata, saya telah masuk untuk menemui Ibnu Abbas dalam satu kumpulan anak-anak muda daripada Bani Hashim. Kami pun berkata kepada seorang pemuda di kalangan kami, tanyalah Ibnu Abbas, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang zuhur dan asar? Beliau menjawab, tidak. Faqila lahu, maka ada orang berkata kepadanya, la'allahu kana yaqra'u fi nafsi, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam hatinya. Qala khamsan, dia menjawab khamsan, tercalarlah mukamu. Ini lebih teruk lagi daripada yang mula-mula tu. Baginda adalah seorang hamba yang diperintahkan. Beliau menyampaikan apa yang diutuskan kepadanya. Beliau tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang berbeza daripada orang lain, yang tidak diberikan kepada orang lain, melainkan dengan 3 perkara. Baginda menyuruh kami supaya kami menyempurnakan wudu, dan tidak makan sedekah, dan tidak membiarkan himar mengawal dengan kuda, ataupun tidak membiarkan kami melarang kami daripada membiarkan himar menaiki kuda, maksudnya untuk mengawal. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas lagi, beliau berkata, saya tidak pasti adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang zuhur dan asar atau tidak. Jadi ini hadis-hadis yang kita baca ni sebenarnya tak ada masalah mana, tak ada masalah mana kecuali dari segi bacaan-bacaan itulah dalam sembahyang. Yang mula-mula malam ni iaitu takhfifis salah lil amri ataupun li amrin yahduthu, meringkaskan ataupun memendekkan sembahyang kerana sesuatu perkara yang berlaku. Jadi kita mengikut sunnahnya, kita molek ataupun digalakkan supaya memendekkan sembahyang. Jangan panjang sangat sembahyang itu apabila ada sesuatu perkara, ada sesuatu sebab berlaku. Seperti apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu dia mula-mula tu nak sembahyang tu kira-kiranya nak panjang lah, tapi apabila dia dengar budak menangis, dia pun pendek sembahyangnya. Pendek tu mana meringkaskan bacaan lah, kecuali hak mana-mana wajib tu tak lah, waktu tu tak baca lah, macam baca surah ke apa tu hak pendek. Kenapa? Kerana takut akan menyusahkan ibunya, jadi tidak khusyuk ibu dia pula. Jadi tidak khusyuk ibu dia pula, sedangkan yang dikehendaki dalam sembahyang tu ialah khusyuk. Ini menunjukkan bahawa kita boleh, kerana sesuatu sebab kita ejah sembahyang kita tu, ejah sembahyang kita tu. Jadi asalnya kita nak panjang, kita boleh pendek. Gitulah. Tetapi ulama dia faham daripada sini, kalau sebab, kerana sesuatu sebab boleh kita pendek sembahyang.
Boleh kita panjang juga maknanya. Kerana sesuatu sebab. Jadi ada mereka mengandaikan. Apalagi ada hadis saat ni pun kita baca saat ni, jumpa dah Nabi SAW duduk baca, duduk diri tu sehingga tak bunyi lagi tapak kaki orang. Mana kira-kiranya Nabi duduk tunggu orang lah. Mana ambil air semaya biar sudah, dah ambil air semaya mari dah rakaat yang pertama tu. Kira-kira kalau seseorang tu imam tu dia semaya, dia tunggu makmum, lagu mana? Satunya tunggu dalam rakaat yang pertama tu tak rokok, baca panjang, biar makmum tu mari, lagu mana? Boleh ke tidak? Satu lagi, kalau dia duduk dalam rokok, nak suruh dah rakaat yang pertama tu dia rokok tu lama sikit, biar orang dah mari, dia tunggu, boleh ke tidak? Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, tetapi kebanyakan mereka mengatakan tak boleh. Bahkan setengah-setengah tu dia bimbang takut jadi syirik. Dalam syarah dia pun ada sebut. Dalam syarah dia pun ada sebut. Itu dia bimbang takut jadi syirik. Kalau kita duduk tunggu gitu. Apalagi tu imam tak molek buat lagu tu, tak sedut tunggu. Hak mana nak baca-baca? Tak secara pak tunggu nak panjang ni, kerana nak tunggu orang tak boleh. Sebab apa? Dia akan timbul fitnah banyak lagi. Nanti akan timbul orang besar pula, nak tunggu orang besar. Nanti akan timbul pula masanya nak tunggu raja ke misalnya, nak tunggu orang besar ke, orang penting ke. Kita kata jadi dia kerana orang kata ini bahaya. Setengah ulama dia buat perincian. Kalau tunggu tu tak tahu siapa, tak apa. Tapi kalau tunggu tu kerana kebesaran dia, kerana kata-kata tak boleh. Tak boleh. Jadi hak sebaiknya iaitu tak payah tunggulah. Dan hadis hak kata Nabi SAW duduk diri tu sehingga tak bunyi dah tapak kaki tu, akan datang kita akan jumpa hadis itu dhaif, tak boleh nak buat hujah. Tak boleh nak buat hujah. Adapun hak ni cerita lain. Hak ni meringkaskan sembahyang kerana ada sebab yang munasabah. Jadi ulama tadi hak kata boleh tu dia kias. Kalau selagi setara untuk dunia lah budak jerit ni, hak tu pun boleh pendek. Apatah lagi kita nak suruh dia dah rakaat yang pertama ni pahala lebih. Itu untuk akhirat tu, bukan untuk kepentingan dunia. Apa tak bolehnya? Dia kias gitu. Tetapi kebanyakan ulama kata tak boleh. Tak boleh. Hak ni cerita lain. Sebab tu nampak jelas. Imam Malik kata tak boleh tunggu, kata dia. Li'annahu yadhurru man khalfahu. Itulah juga pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, tak boleh tunggu. Kerana akan menyusahkan orang-orang yang sedia ada itulah, jadi kena duduk tunggu. Begitu. Itu juga pendapat Ahmad dan Ishaq. Dia sebut sini. Kalau dia tu kerana nak membesarkan orang besar, misalnya kata tadi tunggu, boleh jadi sampai jadi rosak akidah dia. Sampai gitu sekali. Tapi kalau tidak ada maksud apa-apa, kerana kebesaran dia, kerana apa, semata-mata buat gitu, makruh. Makruh. Orang yang kata hak boleh tu pun tak molek jugalah, makruh. Jadi kita tak boleh nak qiyas tadi kerana nak membesarkan orang, nak jaga, nak melera orang-orang tertentu tadi. Sebab tu jadi panjang rakaat tadi, tak rokok ataupun tak bangun daripada rokok tu. Yang pertama tu kerana meringkaskan taat, meringkaskan ketaatan itu, yakni sembahyang ke apa tu tak apa. Sebab apa? Dalam hadis jelas banyak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meringkaskan sembahyang. Tu imam meringkaskan sembahyang itu banyak sangat hadis. Sebab itu boleh pakai, tak apa. Tapi kerana nak tunggu orang tak ni, biar dah gini-gini, tu tak ada. Tak ada yang sahih. Tak ada yang sahih. Dan selain daripada tu, dia jadi bercanggah dengan hadis yang lain yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan
innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Imam itu ditentukan supaya diikut. Jadi kalau dia tunggu orang, mana dia ikut orang lah pula. Tunggu orang. Orang kena tunggu dia. Orang kena tunggu dia. Kalau dia sembahyang cepat, cepatlah tu. Kalau dia sembahyang lambat, lambatlah. Jangan. Jadi tu imam tu tunggu kita. Tu imam tu melera kita. Kita kena melera tu imam. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang kekurangan sembahyang. Yang ni kekurangan pahala sembahyang itu. Kekurangan sembahyang. Apa ni pahala sembahyang? Dalam hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang seseorang itu tidak serupa dari segi nilai dia. Ada dari segi nilai, dari segi pahala. Riwayat daripada Ammar bin Yasir, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu dia selesai sembahyang, padahal tidak ditulis untuknya pahala daripada sembahyangnya kecuali 1/10. Kalau 10 lah markah penuhnya, 1 ya dia boleh. Ada juga orang tu boleh 1/9. Ni daripada hak paling kurang kepada lebih banyak. Daripada paling kurang kepada yang lebih banyak. 1/10, ada 1/9, ada 1/8, ada 1/7, dan begitulah, seterusnya. Ada juga hak separuh je dia dapat. Mana kalau 10 tu 5 dia dapat. Kalau kita kata 150, dapat. Ada juga. Ada hak 100 tu boleh 10 pun ada juga. Ada hak tak boleh langsung pun ada. Tak boleh pahala langsung. Semaya sah, pahala tak boleh langsung. Ada juga. Jadi ini menunjukkan bahawa semaya ni tak serupa keadaannya. Mungkin kerana sebab-sebab tertentu dia jadi berbeza-beza. Kurang khusyuk, ataupun tempat tu kurang baik, tempat tu kurang baik, ataupun pakaian kita tu tak sesuai, ikutlah apa-apa. Ataupun imam itu dia orang fasik misalnya. Kalau berjemaah pula imam itu orang fasik, ataupun kalau imam itu dia mengamalkan bid'ah misalnya, boleh berlaku, boleh menyebabkan jadi kurang nilai sembahyang. Banyaklah sebab-sebabnya. Ataupun kalau dia sembahyang tu dalam keadaan dia ni duk tahan, tahan perut dia nak ketuk, dia tahan ketuk dia tu, dia tak ketuk, tahan dengan gitu sembahyang. Aku kan juga hak naknya sembahyang dalam keadaan sempurna lah. Ambil air sembahyang lagi sempurna tu, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Pakaian bersih, tempat bersih, diri bersih, tidak mengamalkan benda-benda yang tidak molek, dalam keadaan tidak terdesak oleh rasa lapar, rasa nak buang air ke apa, tak ada. Dengan penuh khusyuk, mudah-mudahan dia dapat banyak. Gitulah kira-kiranya yang difaham daripada hadis-hadis, begitulah. Tapi hakikatnya tak tahu juga. Boleh jadi kita nampak molek belakang dah. Ada lagi Tuhan nampak tak molek kita, ada lagi. Artinya kita kena jagalah ni, masalah semaya ni kena jaga. Jangan kita buat mudah. Ada juga setengah-setengah orang tu dia dah moga ada macam-macam masalah kan, terutama mengaji hadis ni, tak kena guna. Itu silap. Kita tak ajar lagu tu. Jangan salah faham pula. Misalnya kita duduk mengajar ni, royak adalah hadis ni mazhab ni gini, mazhab ni gini. Nya ambil hak mudah-mudah. Misalnya hak mazhab ni hak mudah lah ke mana? Mazhab Hanafi tak ada tamanino. Tak ada tamanino ayat. Lepas tu mazhab Syafi'i, mazhab lain-lain pun begitu juga, kecuali Ahmad dan Ishaq. Kalau tak tudung kau pun tak apa, dia pakai kain. Padahal banyak kain gantung-gantung tu, baju ke apa, dia pakai kain pun tutup lutut, antara pusat dengan lutut. Semayang lah, ambil orang mudah belakang. Tak boleh lah tu. Semayang kita kena buat hak paling comel. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pada ketika nak semayang tu, ambil perhiasan secukupnya, perhiasan zahir, perhiasan batin, ambil belakang. Hak tu hak naknya, buatlah yang terbaik. Kalau air semayang
hak kita ajarnya lagu mana? Hak sepatutnya orang mengaji hadis ni lagu mana? Syafi'i sapu rambut sikit. Sikit. 3 lah boleh dah. Padan dah. Ada juga riwayat yang menyebutkan Syafi'i mengatakan 2 lah tak apa dah. 2 lah rambut ni. Sikit lah sapu. Orang lain kata kena semua kepala. Kita ambil hak tu. Hak tu lah hak molek. Pakai hak tu. Sebab sembahyang ni hak paling baik. Lepas pada tu kita tahu mazhab Ahmad kata tak boleh tak tudung baru. Kita pakailah sebaik-baiknya. Tudung pakai baju kau sekurang-kurang. Pakailah. Syafi'i kata dan jumhur ulama mengatakan kena ada tumakninah. Kena ada tumakninah. Kita buatlah tumakninah tu dengan sebaik-baiknya. Sesuatu ikutlah pendapat-pendapat hak pelik-pelik tu. Hak yang ke arah mengurangkan sembahyang kita, pilihlah yang terbaik. Tudung sini. Adalah mazhab Hanafi. Kalau ni tudung dahi tak apa sah sembahyang. Tak hidung saja, hujung hidung. Daripada ketika sujud tu. Orang lain kata tak boleh, kena letak dahi. Tak sah ikut Hanafi tu. Ikut hak kata kena dahi, kena hidung. Buat sebaik-baiknya. Buatlah sebaik-baiknya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Buat sebaik-baiknya kalau sembahyang itu. Sebab apa? Kalau makan kita pergi kedai kita pilih kan. Begitu juga sembahyang ni pun lagu tu lebih-lebih lagi. Ia adalah makanan rohani kita. Kalau makan hak sahih ni pun kita kalau tak tudung molek dah. Tak tudung molek. Tu buka gitu, lalak pun masuk. Debu pun masuk. Lepas tepi jalan pula tu. Kita tak lalu. Nak makan. Begitu juga kita kena faham hak ni. Hak agama ni dari segi sembahyang, dari segi agama ni. Secara tidak langsung masyarakat akan berubah apabila kita boleh faham. Misalnya dia buat benda fasik, kita tak usah ikut di belakang dia. Tak usah buat dia jadi tok iman. Barulah dia tahu nilai jadi orang baik, jadi orang soleh, tidak fasik itu. Kalau ahli bid'ah, orang tak usah ikut di belakang dia. Barulah dia faham benda ni besar. Sebab orang buka kedai lah juga. Kalau buka kedai tu, kalau orang pakai tak segi, lagu mana? Tutup kedai lah. Dia akan, barulah dia akan jaga. Jadi kita sendiri masyarakat ni kena ajar juga. Saling mengajar lah. Saling mengajar. Jadi banyak perkara. Sebab apa? Semuanya untuk kesempurnaan, bukan? Untuk kesempurnaan semaya kita. Lepas tu kalau untuk iman yang dilatih tu, banyak perkara benda hak tak beresnya. Kurang lah. Kan ni jadi lagu ni. Boleh 1/10, 1/9 macam-macam boleh ni. Ni kita duk ingat kau sembahyang jemaah tu boleh pahala banyak lah. Kita nampak sekara tu tak tengok lagi hak lain. Sedangkan kena tengok banyak perkara lagi. Bukan atas sekara tu je. Kena tengok banyak perkara lagi. Babul fi takhfifis salah. Ini bab hadis tentang merekaskan sembahyang. Yang ini memendekkan sembahyang. Jadi hak saat ni, kesimpulan hak saat ni, kalau ada kurang gitu gini sembahyang kita tu, dalam hadis yang lain disebutkan disempurnakan oleh sembahyang sunat kita. Kalau puasa kita hak fardu tu kalau kurang, sebab itulah digalakkan buat hak sunat tu. Sebab hak sunat tu akan menampung kekurangannya. Begitulah rekas. Lepas tu masuk pada takhfifis salah. Riwayat daripada Jabir, kata dia Mu'adz sembahyang bersama Nabi SAW. Kita sudah jumpa dah hadis ni dulu. Bab orang sembahyang fardu di belakang orang sembahyang sunat dulu. Jumpa dah. Lepas tu dia balik jadi tu imam kepada kami pula. Kata Jabir. Wa qala marratan, pada ketika yang lain dia berkata. Siapa ni? Amar ni perawi ni. Wa qala marratan. Qala tu siapa dia? Amar. Perawi tu. Yang dia dengar daripada Jabir. Amar tu. Pada ketika yang lain dia kata pula dia bersemayang isyak. Yang ni kadang-kadang Jabir ni meriwayatkan, dia kata Nabi SAW pada suatu malam tu melewatkan semayang. Begitu je. Ada ketika yang lain Jabir ni sebut semayang isyak. Dia sebut isyak. Jadi perawi ni Amar ni
Dia sebutlah. Dia kata kadang-kadang dia kata gini, kadang-kadang dia kata gini. Ayat beza. Tak jadi masalah, tidak ada percanggahan. Waktu melewatkan sembahyang. Yang dimaksudkan sembahyang itu sembahyang isyak. Kadang-kadang dia sebut isyak, melewatkan isyak. Tak apa tu. Fasalla Mu'adh. Mu'adh pun bersembahyang bersama Nabi SAW. Lepas tu dia balik jadi teriman pada orang ramai di tempat dia. Dia baca surah Baqarah. Dia tu. Jadi adalah satu orang dalam orang ramai tu mufaraqah, memisahkan dirinya daripada tu iman. Jadi begitulah keadaannya. Kita boleh mufaraqah. Kalau nampak tu iman tu tak kena kau gapo kau batas semaya kau, kita kena mufaraqah. Yang ni kita kena mengasingkan diri kita. Niat kita sudah memisahkan diri kita daripada tu iman tu. Kita semaya sendiri. Di sinilah dalilnya. Bagi mufaraqah ke apa tu? Mufaraqah semaya tu, inilah di antara dalilnya. Fasalla, dia pun bersemaya. Yang ni semaya seorang, semaya sendiri. Semaya yang ringkas lah. Lepas tu ada orang kata lah dalam riwayat Muslim, di sini dia kata ada orang kata gitu je. Dalam riwayat Muslim disebut gini, diceritakan perkara ini kepada Mu'adh. Mu'adh pun kata innahu munafiq, dia munafik. Mu'adh kata. Dalam satu riwayat disebutkan mereka pun kata kepada dia, bukan Mu'adh kata. Mereka kata tentang orang saat ni, semua mereka lah. Dia kata dia tu munafik. Jadi cara menyebutkan munafik ada dalam riwayat macam riwayat ni dikatakan ada orang yang berkata dia tu munafik. Dalam riwayat Muslim Mu'adh yang sebut dia tu munafik. Dalam riwayat yang lain mereka kata, jadi ramai-ramai kata dia ni munafik. Boleh jadi berlaku. Jadi munafik tu kata gitu, nafakta, engkau telah jadi munafik, ataupun engkau telah berkelakuan seperti munafik. Satu mana dia. Satu lagi dengan hadaf adat istifham di sini, iaitu anafakta, dengan buah hamzah situ. Nafakta tu mana? Anafakta ataupun hak Mu'adh tu innahu munafiq. Innahu munafiq, adakah dia? Dengan buah hamzah gitu. Adakah dia tu munafik? Jadi dalam bentuk pertanyaan, bukan kata. Dalam bentuk pertanyaan, apa lagu tu? Dia munafik kah? Gitu. Ada dua keadaan. Sebab tu di sini dalam syarah ni pun dia sebut, dalam riwayat Muslim ada hamzah istifham. Dengan hamzah istifham, yani nafakta, bukan nafakta macam ni. Nafakta, adakah engkau telah jadi munafik? Begitu. Dia pun kata saya tidak jadi munafik, ataupun saya tidak berkelakuan seperti orang munafik. Sebab orang munafik ni dia malaslah maya. Dia pun tak puas hati, dia pergi berjumpa orang ini. Siapa nama dia? Nama dia Haram bin Milhan, nama dia. Ni sahabat ni, hak mufaraqah ni. Haram bin Milhan. Dia ni pak saudara kepada Anas, balik ibu, adik-beradik mak dia, Ummu Sulaim. Pak saudara kepada Anas. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata Mu'adh ni semaya dengan engkau. Lepas tu dia balik jadi tu iman kepada kami pula, wahai Rasulullah. Lepas tu kami ni muka kerja sepanjang hari, duduk dengan unta. Nawadih, ashab nawadih. Nawadih tu jamak kepada nadihah, yang unta yang mengangkut air, punggah air. Jadi makna buat kerja berat lah. Lepas tu buat kerja menggunakan tenaga sepanjang hari. Lepas tu dia mari semaya jadi tu iman je, baca surah Baqarah, kata dia. Nabi SAW pun kata kepada Mu'adh, dalam riwayat yang lain dua-dua ni pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ataupun kalau tidak kita nak terima riwayat itu, kita kata Nabi SAW panggil lah Mu'adh. Lepas tu dia katalah kepada Mu'adh, afattanun anta
Afattanun anta, adakah engkau pencetus fitnah? Adakah engkau pencetus fitnah? Dalam riwayat yang lain disebut, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Mana tak boleh itu menimbulkan fitnah, menyebabkan jadi kacau, jadi bercelaru. Kamu bacalah sekian. Abu Zubair berkata, perawi ini, Abu Zubair berkata, siapa yang mengatakan Abu Zubair ini kata, perawi di bawah dia lagi. Di sini perawi di bawah dia lagi. Abu Zubair berkata, yang mengatakan Abu Zubair kata ni Sufyan, seperti mana yang tersebut dalam Sahih Muslim. Qala Sufyan, faqultu li Amrin, inna Abu Zubair haddathana an Jabir annahu qala iqra wasyamsi wa duhaha, dan seterusnya. Jadi hak kata di Sufyan. Abu Zubair kata sabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha. Yang di dalam riwayat dia tu dia sebut hak Nabi kata baca hak ni tu hak mana? Iaitu sabbih isma rabbikal a'la dan wal laili idza yaghsha. Hak tu hak baca. Kami pun sebut kepada Ammar lah. Dia kata saya fikir dia ada menyebutnya. Dia ada menyebut hak baca gapo-gapo tu. Maksudnya saya kira Jabir ada menyebutkannya, yang di nama surah ni, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Zubair itu. Yakni di sini pengajaran yang kepada dia, iaitu kalau jadi tu imam semaya kena ringkas. Jangan duduk baca panjang-panjang nak menunjukkan kita ni sedap mengaji. Ingat surah tu, surah ni hak panjang, tak sahlah. Tak sah. Kalau hak panjang ada tempat lain. Misalnya sembahyang tarawih tu, lah kena. Hak sunat tu tentu dah. Orang tak mesti pergi. Mana pergi tu dia kira bersedia dah. Kira tahu dah kan. Muka sembahyang sejuk ni, sejuk lebih semalam. Kira setuju dah. Lepas tu tak wajib atas siapa tu. Kalau tak pergi tak apa. Kalau sembahyang fardu tak boleh. Terutamanya untuk imam hak duduk ni macam Kota Baru, musafir mari pagi-pagi ke apa, orang yang perlu mari dalam keadaan keperluan dia, ada keperluan dia yang sendiri, tak boleh. Dia kena sembahyang ringkas, paling ringkas. Kalau tidak timbul fitnah. Di sini hadis ni kita sudah bicara dulu, jumpa dah, iaitu dalam bab boleh ke tidak orang tok makmum ni sembahyang fardu, dia ikut tok imam sembahyang sunat. Bagi orang yang mengatakan boleh, di antara dalil dia ni lah. Sebab apa? Muaz ni dia sudah sembahyang dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira je tentulah hak lebih tu sembahyang dengan Nabi lah. Hak tu lah jadi hak fardunya. Jadi hak dia balik sembahyang pula tu sunat dah lah. Tak ada fardu dua kali. Untuk satu-satu orang tu. Jadi fardu lah. Hak dia sembahyang kemudian jadi tok imam kepada orang kampung dia tu, hak tu sunat lah untuk dia. Tapi bagi orang lain hak tak sembahyang lagi tu fardu, menunjukkan boleh. Berbeza dari segi niat itu. Berbeza dari segi niat itu tak apa. Bagi orang yang kata boleh, di antara hujah mereka, dalil mereka hak ni. Bagi orang yang kata tak boleh itu, dia kira lagu lain. Dulu kita sudah bicara. Lepas tu riwayat daripada Abdurrahman bin Jabir, beliau menceritakan daripada Hazam bin Abi Ka'ab, bahawa beliau pergi kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia sedang menjadi tu imam kepada orang ramai, mengimamkan sembahyang maghrib. Berhubung dengan cerita tadilah juga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dia kata, perawi dia kata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Mu'adz, engkau jangan jadi pencetus fitnah. Kerana ahli belakangmu tu ada hak sembahyang, ahli belakangmu tu hak tua, hak lemah, hak ada hajat dia, dan hak musafir, ada macam-macam. Mu jangan sembahyang, jangan menimbulkan fitnah. Jadi menimbulkan fitnah ni tidak nanti fitnah hak lain-lain lah buat tak molek tu. Sembahyang ni pun fitnah juga. Itulah benar. Mengajar ni pun fitnah juga. Mengajar pun fitnah juga. Kalau duduk royak benda bukan-bukan tak tu kalu dah. Benda hak karut tu fitnah. Hak tu yang jadi susah masyarakat nak betul pula tu. Duk pegang hak tak betul. Fitnah. Fitnah belaka. Banyak fitnah ni. Tidak semesti fitnah ni kita pelakor kan. Biar jadi bala.
Tak mesti lagu tu. Fitnah ni walaupun apa bentuk agama dah pun fitnah, tak kena kaya. Ni macam sini. Nabi SAW kata kau pencetus fitnah, padahal dia jadi tu imam semaya. Tak boleh. Walaupun benda tu pada dasarnya molek, kalau tak kena gaya jadi tak molek, fitnah juga. Fitnah juga. Tak boleh buat lagi tu. Jadi di sini ada keliru ni dalam setengah-setengah nuskhahnya. Dia kata ni, tadi kan kita baca Hazam bin Abi Ka'ab, ada dalam setengah-setengah nuskhah dia sebut Hazam bin Ubay bin Ka'ab. Begitu. Dia ni Hazam ni sedikit meriwayatkan hadis, dia tak ada banyak riwayatnya. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzib berkata, hadis ini telah dikemukakan oleh Bazzar seperti yakni mengikut tarik ataupun saluran riwayat yang dikemukakan oleh Abu Dawud. Dia berkata an Jabir an abihi. Dia kata an Jabir an abihi, daripada Jabir daripada ayahnya, anna Hazma ibna Ubay ibna Abi Ka'ab ata Mu'adzan wa huwa ashbah. Mana serupa dengan ni. Dalam setengah-setengah nuskha Abu Dawud, Hazam bin Ubay bin Ka'ab, ini dengan dhamma hamzah, Ubay, ba tu bagi atas. Saat ini kita baca Abi Ka'ab, bukan Ubay. Sebagaimana dalam nuskha Mesir lagu tu, dalam nuskha Aun al-Ma'bud, nuskha lama cetakan India Qadiriyah, lagu tu belakang, iaitu Hazam bin Ubay bin Ka'ab. Ini katanya tashif minan nasikh. Tak betul. Tak betul. Kesilapan dari segi ejaan, daripada penyalin. Wassawab, yang betulnya iaitu Hazam bin Abi Ka'ab, bukan Hazam bin Ubay bin Ka'ab. Satu. Yang keduanya, hadis ini dia dhaif. Dia dhaif. Sebab apa? Sebab tu Talib, hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Talib bin Habib. Talib bin Habib itu kata Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal dhaif. Waktu ada dia tu jadi dhaif. Yang keduanya, kalau kita perhati di sini, Mu'az tu semaya jadi tu imam kepada orang ramai, semaya maghrib. Sedangkan dalam riwayat kebanyakan perawi-perawi hak kuat-kuat tu bukan semaya maghrib, semaya isya. Hak tadi kan sebut semaya isya, bukan semaya maghrib. Dalam riwayat dia sebut semaya maghrib. Begitulah sifatnya. Hadis dhaif ni dia mesti ada buah butir dia tu, yang memang kita nampak pelik. Macam di sini dia sebut semaya maghrib, padahal cerita sama. Kalau kita kata peristiwa yang berlainan, 2 kali berlaku, tak pernah sabar. Mu'az ni Nabi kata dah dulu, gitulah juga. Lepas tu buat pula, tak pernah sabar. Hak ni dulu ke, hak tu dulu ke, hak semaya isya dulu ke, Nabi marah ke dia tak tepat semaya maghrib dulu ke, tak cara lah tu. Tapi tak pernah sabar. Sahabat ni kalau salah sekali, tegur pada hak tu je lah, takkan 2 kali. Lepas tu perawi dia dhaif pula. Hak sepatutnya kita kena ketepikan hak ni, ketepikan hak ni. Hak ni silap. Gitulah. Tapi dari segi hak belakang dia tu betul, dari segi hak belakang. Cuma bahagian ni tak kena. Bahagian jadi tu imam sembahyang maghrib, hak tu tak kena. Hak belakang, di belakang kau tu ada orang tua, ada orang lemah, hak tu serupa dengan hak sahih juga. Ini menunjukkan bahawa hadis dhaif tu kadang-kadang tempat dhaif dia tu, tempat berbeza dia tu bukan semua, sikit je beza dia. Tapi jadi dhaif juga sikit pun. Ini kalau tengok dari segi matan. Kalau tengok dari segi sanad, memanglah adanya, dengan adanya perawi yang dhaif jadi dhaif lah. Diriwayatkan daripada ni Abi Salih pula, an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang dimaksudkan di sini ialah Abu Hurairah. Walaupun dia tak sebut di sini. Kalau nak kira Abu Salih an ba'd ashabin Nabi, tak terah tu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sahabat Nabi. Tetapi oleh kerana dia tu sahabat, tak apa. Kalau tak tahu pun tak apa. Tapi kalau orang lain tak tahu, tak boleh, dia jadi dhaif hadis ini.
Tapi kalau sahabat tidak diketahui, tak apa. Walau bagaimanapun kuranglah nak banding dengan kalau ada tu kan. Tapi kalau dalam riwayat itu tak ada, di tempat lain ada, dia tidak jadi cacat, tak jadi kurang. Di sini tidak sebut siapa dia, ba'dhi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tempat lain, umpamanya dalam Ibnu Majah, jelas disebutkan. Hak ni lah juga, ada ni lah juga riwayat daripada Abi Salih an Abi Hurairah, disebut daripada Abi Hurairah. Maka kekeliruan di sini hilang, tak jadi masalah. Dia kata, Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, apa engkau baca dalam sembahyang? Yang ketika engkau duduk dalam rakaat, dalam duduk yang terakhir sembahyang, dalam sembahyang engkau tu engkau baca apa? Di sini maksudnya bukan apa engkau baca dalam sembahyang tu semua dalam sembahyang tu, tak. Engkau baca di akhir sembahyang engkau. Macam mana kita tahu? Kira-kiranya sebelum ini ada dah laduk keceknya tentang bacaan dalam sembahyang ni. Lepas tu tentang akhir tu. Sebab itulah perawi Abu Hurairah di sini dia faham selalu, saya bertasyahud, tak kata tasyahud tu duduk caca. Mestilah ada sebut dah sebelum pada tu tasyahud kau gapo ni ketika duduk cerita tentang duduk ni. Dia kata saya bertasyahud, yang ni baca tahiyat tu lah, dan saya baca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Saya baca tu. Saya baca tu. Hak ni hadis yang sahih. Hak ni hadis sahih ni. Hak dia baca hak ni dalam sembahyang, belum beri salat. Hak ni ada pun orang baca letak Assalamualaikum Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Hak tu tidak sahih. Hak saya ni sahih dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Maknanya lepas baca tahiyat, lepas baca tasyahud dalam tahiyat tu, duduk tahiyat tu, bacalah doa-doa yang lain. Di antaranya hak ni, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ni hak reka. Hak panjang lagi, banyak lagi lah. Kita akan jumpa dalam bab dia akan datang. Iaitu apa yang dibaca selepas tahiyat tu, selepas tasyahud tu. Banyaklah dalam riwayat-riwayat macam-macam bacaan. Ketahuilah sesungguhnya, dia kata kepada Nabi, saya tak faham, saya tak boleh dengar apa yang kau sebutkan secara perlahan tu. Dan buka sembahyang kan Nabi SAW sembahyang ketika duduk, dia tidak baca dengar, baca koho. Jadi baca gapo. Dan danah Mu'ad, dan danah ni sebut tapi tak putih. Kalau jauh sikit tak dengar, kalau dekat pun tak dengar juga, tak putih. Bunyinya gitu je. Semua orang baca dalam semaya itulah. Saya tak dengar. Nabi SAW kata haulaha nudandin, sekitarnya lah, yang di sekitar syurga dan neraka itulah kami duduk baca secara perlahan-perlahan tu. Jadi hak mu baca saat ni betul dah lah, boleh. Inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar tu hak sekitar tu lah juga saya bacanya. Jadi di sini menunjukkan kalau kita baca lafaz itu berbeza-beza sikit, doa tu alif belakang tu, ataupun kita buat doa tu kita buat sendiri, tak apa. Tak apa. Ada kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut tu, sekitarnya berkenaan dengan hak tu lah. Aku duduk baca secara perlahan tu, sekitar tu lah. Tapi dia tidak sebut lafaz. Dan dia tidak kata apa Abu Hurairah baca tu. Itu maknanya dia membenarkan. Mengesahkan. Lepas tu riwayat daripada Jabir yang menyebutkan kisah Muaz itu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, bagaimana engkau lakukan wahai anak saudaraku bila engkau bersembahyang? Dia kata, saya baca Fatihah. Ini menunjukkan riwayat tadi ni, mana duduk bincang kau lain dah. Lepas tu peringkat akhir tu, pada ketika duduk akhir tu baca ke dia riwayat tadi. Hak ni cerita hak sama je. Cerita sama. Hak ni Nabi SAW tanya daripada awal lah, mula baca ke dia, baca Fatihatul Kitab. Lepas tu saya minta dengan Allah syurga, saya berlindung dengannya daripada neraka, dan saya tidak tahu apa yang kau sebut secara perlahan tu. Nabi SAW kata, saya dengan Mu'ad, kedua-dua jadi tu iman ni, haula hatain, sekitar dua ni lah duk baca tu, sekitar dua ni lah minta syurga dengan Allah,
berlindung daripada neraka. Sekitar itulah, atau begitulah lebih kurang makna hadis yang dikemukakan oleh perawi dalam riwayatnya ini. Riwayat daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu semaya jadi itu iman kepada orang, biar dia semaya rengkah, hendaklah dia semaya rengkah. Kerana ada di kalangan mereka itu dhaif. Dhaif ni lemah, bukan sakit, tidak kerana sakit, memang lemah. Memang dia lemah lah. Lemah ni macam-macam lah, tidak mesti sakit. As-saqim, tu sakit, hak sakit. Jadi hak lemah tu termasuklah hak cacat, gapo tu. Nak kata sakit perut dah, termasuklah tu. Orang tua, dan kalau dia semayang tu sendiri dia, boleh nak sepanjang mana pula. Ini menunjukkan kalau kita semayang sendiri tak apa. Kalau semayang dengan orang ramai tak boleh. Nabi SAW larang. Kalau dia suruhnya ringkas. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, seperti itu juga kalau seseorang daripada kamu semayang jadi tu iman kepada orang, maka hendaklah dia ringkaskan. Kerana ada di antara mereka itu hak saqim, hak sakit, Al-Syekh Al-Kabir, ada orang tua sangat, ada orang yang mempunyai hajat, ada. Jadi kita tak usah baca panjang lah, baca ringkas. Bab ma ja'a fil qira'ati fi zuhri. Panjang pula ni. Bab ma ja'a fil qira'ati fi zuhri. Sekat tu lah. Wallah.